Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashidah binti Rosli. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin membahaskan mengenai hak waris anak zina, iaitu anak luar nikah, hak anak dalam lian dan anak terbiar yang tidak diketahui ayahnya secara hukum. Takrif anak luar nikah. Anak luar nikah ialah anak yang dilahirkan di luar nikah, sama ada hasil daripada zina atau rogol. Dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan. Anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lazah saat, iaitu mengikut takwim Qamariah daripada tarikh tamkin setubuh. Okey, untuk penjelasannya pula, mana-mana anak yang dilahirkan dalam tempoh 6 bulan atau lebih yang dikira daripada masa suami isteri melakukan persetubuhan melalui nikah yang sah, maka nasab anak tersebut disabitkan kepada suami wanita berkenaan, iaitu bapa biologinya, dan terpakai segala hukum hakal nasab ke atasnya. Tetapi sebaliknya, jika anak tersebut lahir kurang daripada 6 bulan, maka nasabnya tidak bersambung dengan suami kepada ibu atau wanita yang melahirkan anak yang berkenaan. Bolehkah orang Islam yang dilahirkan di luar nikah mewarisi harta pusaka? Secara umum dan jujurnya, ya, mereka boleh. Berdasarkan Seksyen 11 kurungan 1 Akta Kesah Tarafan 1961 Akta 60, jika pada atau selepas tarikh yang ditetapkan ibu seseorang anak tidak sah taraf, jika anak itu bukan orang disah tarafkan, mati tidak berwasiat berkenaan dengan semua atau mana-mana hartanya dan tidak meninggalkan zuriat sah taraf yang hidup pada masa dia mati, anak yang tidak sah taraf itu, atau jika dia telah mati zuriatnya, berhak mengambil apa-apa kepentingan mengenai harta itu yang dia atau zuriatnya akan berhak mengambilnya jika dia telah dilahirkan sah taraf. Ini maknanya, anak-anak yang tak sah taraf hanya boleh mewarisi harta dengan 3 syarat berikut. Pertama, harta yang dipusakakan adalah milik ibu. Kedua, ibu meninggal tanpa wasiat. Ketiga, ibu tak mempunyai keturunan lain yang sah seperti anak, cucu dan lain-lain. Contoh situasi, siapa yang dapat mewarisi harta dan siapa yang tidak dapat mewarisi harta. Okey, yang pertama, tak akan dapat warisi harta ialah seperti situasi berikut. Ibu Ahmad memiliki unit kondominium, tapi malangnya meninggal dunia secara mengejut dalam satu kemalangan. Dalam kes ini, disebabkan kejadian itu terjadi tanpa dijangka, arwah ibunya tak sempat meninggalkan sebarang wasiat, tapi Ahmad pula ada 2 adik-beradik lain yang sah. Okey, yang kedua pula, yang boleh mewarisi harta. Antaranya, Ibu Ahmad memiliki unit kondominium, tapi malangnya meninggal dunia secara tiba-tiba kerana serangan jantung. Oleh kerana kejadiannya tak dijangka, arwah ibunya tak ada meninggalkan wasiat. Ahmad adalah anak tunggal, arwah ibunya tak mempunyai anak lain, maka dia boleh mewarisi harta. Implikasi anak tak sah taraf dari sudut syarak. Menurut keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-57 tahun 2003, anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu, mereka tidak boleh pusaka, mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali. Jika ibu berkahwin dengan lelaki yang berzina dengannya atau lelaki lain, maka lelaki tersebut menjadi bapa tiri kepada anak tak sah taraf wanita yang dikahwininya. Oleh itu, uduk, aurat dan pergaulan bapa tiri dengan anak tiri iaitu anak tak sah taraf seperti hubungan mahram dan mereka haram berkahwin. Terdapat beberapa hak yang melibatkan kedudukan anak zina dalam Islam. Pertama, nasab dan penamaan. Nasab dan penamaan anak tak sah taraf dinasabkan kepada ibunya. Perempuan Islam yang berzina dengan lelaki Islam atau lelaki bukan Islam dan melahirkan anak, maka anak itu hendaklah dibin atau dibintikan Abdullah atau nama-nama lain Asma al-Husna berpangkalkan Abdul. Kedua, nafkah.
Penjagaan, nafkah dan saraan hidup anak tak setaraf adalah dipertanggungjawabkan kepada ibunya dan saudara mara sebelah ibu sahaja, kecuali anak rogol. Ini kerana anak itu dinasabkan pada ibu dan ia menjadi tanggungjawab ibu. Ketiga, pusaka. Anak tak setaraf tidak terputus hubungan dengan ibunya dan kedua-duanya boleh mewarisi antara satu sama lain. Jika ibu meninggal dunia, dia boleh mewarisi harta ibu dan begitu juga sebaliknya. Keempat, perwalian. Hak perwaliannya terserah pada ibu. Jika anak perempuan, maka dalam perkahwinan ia dipegang oleh wali hakim kerana kedudukannya sebagai seorang yang tidak mempunyai wali nasab lelaki. Hak perwalian terhadap anak zina hanya boleh menggunakan wali hakim kerana berdasarkan hadis Nabi, Sultan adalah wali kepada sesiapa yang tidak mempunyai wali. Isu ini juga boleh dikaitkan dengan hadis di atas. Lelaki yang telah menyetubuhi perempuan yang melahirkan anak zina lalu berkahwin dengan perempuan tersebut juga tidak sah menjadi wali kepada anak zina tersebut. Apa yang boleh dilakukan oleh anak yang dilahirkan di luar nikah? Sebagai anak tak setaraf, kehidupannya boleh jadi penuh dengan onak dan duri. Sebabnya, ada yang tak dapat membuka akaun bank, susah untuk masuk ke sekolah awam, tak berkelayakan untuk membeli hartanah dan tak mempunyai akses ke penjagaan kesihatan bersubsidi. Jadi, nasihat kami bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang tak setaraf, langkah pertama adalah untuk cuba menjadikan mereka sebagai anak setaraf. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan, sama ada pertama, mendaftar untuk kedua ibu bapa berkahwin di bawah Seksyen 4 Akta Kesahtarafan 1961. Kedua, menjalankan proses pengambilan anak angkat secara sah untuk anak mereka di bawah Akta Pengangkatan 1952 Akta 257. Malangnya, ada had masa yang ditetapkan untuk membuat permohonan mengesahkan anak yang tak setaraf lebih tepatnya 21 tahun. Namun, bila melibatkan proses undang-undang ini memang boleh memakan masa yang tersangat lama untuk diselesaikan. Jadi, cara ini mungkin bukan pilihan yang sesuai untuk kebanyakan orang. Oleh itu, untuk tak merumitkan keadaan dan supaya ibu bapa kepada anak luar nikah dapat memelihara kepentingan anak tersebut, mereka bolehlah membuat wasiat yang menyatakan dengan jelas hak anak tersebut untuk mewarisi harta yang ditinggalkan. Sekian ulasan mengenai hak waris anak zina ataupun dikenali sebagai anak luar nikah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang hak waris anak dalam li'an. Seperti yang kita lihat, terdapat dua dasar hukum li'an, yaitu daripada Al-Quran dan hadis. Daripada Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 6 sehingga 9, dan daripada hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika dia menuduh istrinya berzina dengan 4 kali kesaksian bahawa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, dan pada sumpah yang kesaksian yang kelima disertai pensyaratan bahawa dia bersedia menerima laknat Allah jika dia berdusta. Anak dalam li'an pula anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduh berzina oleh suaminya dan dinyatakan anak itu lahir hasil daripada perbuatan zina. Seterusnya, terdapat 3 pandangan tentang syarat li'an. Yang pertama, menurut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, li'an terjadi antara suami dan istri. Suami menuduh istrinya berzina dan istri menolak tuduhan suami sehingga berakhirnya li'an. Maksud terjadi antara suami dan istri itu mesti pasangan yang telah berkahwin. Kalau belum berkahwin, tidak sah li'an. Seterusnya, menurut mazhab Hanafi, adanya ikatan perkahwinan yang sah walaupun belum bersama.
perkahwinan yang sah dan bukan fasid, dan keduanya harus merdeka, berakal, balik, muslim, dan mampu berbicara. Dan pandangan yang ketiga menurut mazhab Maliki hanya mensyaratkan Islam pada suami sahaja, bukan pada istri. Dan li'an boleh dilakukan dalam bahasa Arab ataupun bahasa asing, bahasa lain. Maksudnya ikut bahasa di negeri masing-masing. Seterusnya yang terakhir adalah hak waris anak dalam li'an. Anak dalam li'an tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan nasab anak tersebut hanya kepada ibu dan keluarga ibunya sahaja, kerana ayahnya telah menuduh ibunya berzina. Seterusnya, anak tersebut tidak akan mewarisi harta dari ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak tersebut hanya akan mewarisi harta dari ibunya dan daripada keluarga ibunya sahaja. Namun begitu, anak dalam li'an dapat mewarisi harta sekiranya bekas suami kepada ibunya itu menghibahkan hartanya kepada anak tersebut. Selain itu, wasiat juga akan menyebabkan anak dalam li'an tersebut mewarisi harta ayahnya. Namun, wasiat dia perlu tahu sama ada anak itu layak dapat miras atau tidak. Kalau tidak, dia layak dapat wasiat. Kalau anak tu layak dapat miras, maka wasiat tidak layak untuknya. Kita sambung seterusnya, hak pewarisan kepada anak terbiar iaitu al-laqit. Maksud al-laqit dalam lisan al-Arab memberi makna sebagai kanak-kanak yang didapati terbuang di jalanan tanpa diketahui ibu bapanya. Al-laqit juga dikenali sebagai anak terbiar. Dari segi nasab, seorang al-laqit tidak boleh dinasabkan kepada sesiapa kerana nasabnya tidak diketahui. Segala urusan yang berkaitan dengannya adalah terletak di bawah kuasa kerajaan. Dari segi pusaka, al-laqit tidak diketahui ibu bapanya. Jadi, ia tidak mewarisi apa-apa pun, melainkan jika diketahui ibu mereka, maka hukumnya sama dengan anak tasah taraf. Sekiranya mempunyai harta, maka harta bagi al-laqit ini adalah hak Baitul Mal. Seterusnya, kategori al-laqit ada 3. Yang pertama, anak tertimpa musibah. Anak yang terbuang atau terdampar akibat dari berlakunya bencana alam seperti tsunami, banjir, taufan, gempa bumi dan lain-lain. Dan mengalami musibah seperti berlakunya kebakaran, kemalangan dan lain-lain. Bagi anak yang tertimpa musibah ini adalah anak yang sah taraf tetapi terbuang akibat ketentuan hidup dan tiada keluarga yang tampil untuk memelihara mereka, menyebabkan mereka hidup terbiar, terbuang dan terdampar di jalan. Kategori al-laqit yang kedua adalah anak zina. Anak ini tidak dapat dinasabkan kepada nama bapa kerana dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Anak ini termasuk dalam kategori anak yang tak sah taraf yang tidak diingini dan dibuang kerana ingin menutup malu atas perbuatan diri sendiri dan keluarga. Anak yang dibuang ini menjadi al-laqit sekiranya tidak diketahui nasab keturunannya. Kategori al-laqit yang ketiga adalah anak hasil perkosaan. Anak hasil perkosaan di mana anak yang dilahirkan oleh ibu yang diperkosa atau dirogol sehingga menyebabkan berlaku kehamilan. Setelah dilahirkan, anak ini dapat diterima dan dibuang oleh ibunya atau keluarganya dan diserahkan ke pusat kebajikan atau diberikan untuk dipelihara. Anak ini diklasifikasikan kepada al-laqit jika ia dibuang dan tidak ada yang mengaku nasab keturunannya. Pewarisan harta kepada al-laqit. Sekiranya al-laqit mempunyai keluarga angkat, maka ibu bapa angkat al-laqit boleh mewariskan harta kepada anak angkat melalui beberapa kaedah.
Kaedah yang pertama adalah melalui hibah, iaitu pemberian harta semasa hidup yang melangkaui sesiapa pun penerimanya. Anak angkat berhak mendapat harta ibu bapa angkatnya semasa hayat mereka. Kaedah yang kedua adalah melalui wasiat. Wasiat adalah pemberian harta setelah meninggal. Melalui wasiat, anak angkat dapat mewarisi harta maksimum sehingga 1/3 daripada harta pusaka ibu bapa angkat, manakala baki akan diwarisi oleh waris si mati secara faraid. Sebagai kesimpulan, anak merupakan anugerah terindah daripada Allah SWT sebagai zuriat dan penerus keturunan manusia di dunia. Islam mengajarkan kita agar manusia meramaikan keturunan dengan cara yang sah dan halal, iaitu melalui hubungan perkahwinan. Islam juga melarang keras perhubungan bebas dan perbuatan zina, termasuklah pembuangan bayi yang merosakkan institusi kekeluargaan Islam. Semoga Allah SWT melindungi kita daripada melakukan perbuatan yang dilarang di sisi agama. Sekian, terima kasih. Segala yang baik daripada Allah dan segala kekurangan daripada kami sendiri. Wabillahi taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.